Menarik 10. Aksi tenang seorang lelaki memindahkan lebah dari sarang ke lengannya mendapat perhatian. Dari video yang dimuat naik Daily Mail, lelaki yang berasal dari Dominican Republic itu dilihat sangat bersahaja walaupun lengannya dihurung oleh serangga berbisa itu. Turut dipercayai lelaki terbabit tidak menerima serangan sengatan kerana lebah berkenaan mengikut ratu lebah yang sedang dipegangnya. Jika sesiapa yang pernah berkunjung di Bintan, Kepulauan Riau di Indonesia, pasti pernah melihat sebuah kapal persiaran yang dijadikan sebuah hotel. Daulos Post The Ship Hotel yang mendapat jolokan sebagai hotel terapung pertama di Indonesia dan sering menjadi pilihan pelancong sebagai tempat menginap jika ke Bintan. Menariknya, kapal persiaran itu sudah pun berusia 105 tahun atau 2 tahun lebih muda daripada kapal ikonik Titanic. Ia dibuat di Newport News Shipbuilding dan Dock Company yang berpangkalan di Amerika Syarikat pada 1914. Mengikut sejarah, sebelum ia ditukar menjadi sebuah hotel, kapal persiaran itu pernah digunakan untuk membawa golongan bangsawan serta barang dagangan. Ia juga pernah digunakan bagi menghantar bekal makanan dan ubat-ubatan ketika Perang Dunia Kedua. Daulos Post dicatatkan dalam Guinness World Record sebagai kapal penumpang tertua di dunia. Khabib Nurmagomedov telah ditawarkan untuk menyertai klub Division 3 Rusia FC Kamaz. Ianya selepas bintang UFC itu menunjukkan kemahirannya ketika berlawan di sekolah latihan Spartak Moskow di Dubai. Kamaz menerusi Instagram berkata, pihaknya menawarkan Khabib untuk melakukan penampilan pertama dengan menjadi sebahagian daripada pasukan. Jika segala-galanya berjalan lancar, Khabib hanya perlu memasukkan tarikh menyertai pasukan itu. Kamaz yang kini sedang berusaha untuk naik ke Division 2 meminta Khabib untuk menyertai kem latihan selama 3 minggu di Novogorsk bermula 12 Februari. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerima dos kedua vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech di Hospital Besar Singapura. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman sosial Facebook miliknya, beliau telah menerima suntikan pertama dos COVID-19 Pfizer-BioNTech pada 8 Januari lepas. Kementerian Kesihatan Republik itu memaklumkan lebih 113,000 individu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 setelah penghantaran pertama vaksin berkenaan tiba di Singapura pada 21 Disember tahun lepas. Singapura menangguhkan kebenaran rentas sempadan dengan Malaysia di bawah inisiatif laluan hijau timbal balik RGL selepas mencatatkan peningkatan kes COVID-19. Selain Malaysia, Kementerian Luar Negeri Singapura juga mengumumkan penangguhan RGL dengan Jerman dan Korea Selatan. RGL merupakan inisiatif yang membolehkan perjalanan rentas sempadan dilakukan dengan langkah kawalan yang ketat. Penangguhan itu berkuat kuasa pada 1 Februari dan akan berlangsung selama 3 bulan. Bagaimanapun, mereka yang telah mendapat kebenaran untuk melakukan perjalanan masih boleh melakukan rentas sempadan. Seorang lelaki di China sanggup menipu dijangkiti COVID-19 bagi melepaskan diri dari tisaman pihak berkuasa. Global Times melaporkan insiden itu berlaku apabila lelaki dari Yangcheng, wilayah Jiangsu, Timur China itu ditahan apabila tidak memakai topi keleda ketika menunggang motosikal. Dia kemudiannya bertindak menipu polis, kononnya dirinya dijangkiti COVID-19 bagi melepaskan diri dari dikenakan sebarang hukuman. Namun tembelang Hao terbongkar ketika polis membuat pemeriksaan di Jabatan Kawalan dan Pencegahan Epidemik tempatan. Dia mengaku hanya berbohong. Akibat perbuatannya itu, Ho ditahan selama 7 hari kerana menghalang tugas pasukan polis. Maut dipercayai didera ibu kandung dan bapa tirinya di sebuah rumah di Taman Krubong Jaya. Itulah nasib menimpa seorang kanak-kanak, kata ibu angkat Zubaidi Amir, Nurlida Hasan. Kematian akibat kekejaman manusia adalah amat menyedihkan. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang itu, mangsa Zubaidi Amir ditemukan lemas dalam tong air dengan terdapat beberapa kesan kecederaan di beberapa bahagian badan. Pasukan Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyiasat asal-usul COVID-19 bertemu dengan kaki tangan Hospital Wuhan yang menerima kes pertama pandemik itu pada hari kedua mereka di lapangan. Kumpulan pakar itu dibawa ke Hospital Jinjintan, hospital pertama yang menerima pesakit COVID-19 yang didiagnosis secara rasmi pada akhir 2019 ketika virus itu muncul di tengah bandar China.
Menerusi Twitter, ahli pasukan WHO Peter Daszak menyambut baik lawatan ke hospital sebagai peluang penting untuk berbincang secara langsung dengan pakar perubatan yang berada di lapangan pada masa kritikal melawan COVID-19. 5 gajah betina liar termasuk seekor anak gajah berusia 1 tahun yang ditangkap di Kampung Kuala Tiga berjaya dipindahkan ke Taman Negara di Terengganu. Ketua Operasi Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah, Muhammad Khairul Adha Mat Amin berkata, operasi pemindahan itu menggunakan 4 gajah denak betina dari PKGK bagi menjinakkan kesemua haiwan liar itu. Gajah denak diberi nama Abok, Rambai, Surai dan Kala, masing-masing mempunyai berat 1 tan dan berusia 15 tahun telah ditangkap anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan. Seramai 20 peserta dari Badan Bukan Kerajaan NGO menyertai misi bantuan dengan membawa bersama karakter Adiwira Ultraman untuk membantu mangsa banjir di Pahang selama 3 hari mulai Jumaat. Misi yang majoritinya disertai belia dari Permatang Pauh, Pulau Pinang itu bertolak ke Kuantan, Pahang lewat malam tadi merupakan program kedua diadakan selepas misi pertama 2 minggu lalu. Menurut Ketua Ekspedisi Amir Ghazali, misi dengan kerjasama NGO antaranya Jalinan Muhibah, Yayasan Aman, Sinar Harapan dan Persatuan Geng Superhero Penang membawa kira-kira 1 tan metrik barangan bantuan seperti keperluan dapur, tilam, selimut, baju, tuala wanita, susu formula, lampin pakai buang serta alat dan cecair pencuci. Menarik 10.